Datuk Mentua Yang Berhormat Bangi menggesa supaya penyedia platform media sosial memainkan peranan yang lebih besar bagi menangani isu perkauman dan agama di media sosial. Dimaklumkan bahawa MCMC telah menjalankan beberapa sesi libat urus dengan pihak penyedia platform media sosial utama seperti TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube dan lain-lain. Dan antara hasil kerjasama ini adalah penurunan kandungan di platform media sosial serta sekatan dan penurunan laman sesawang yang menyalahi Undang-Undang Malaysia. Pihak penyedia platform media sosial masing-masing mempunyai garis panduan berkenaan kandungan yang tidak dibenarkan di platform mereka, di mana pelanggaran dengan garis panduan tersebut akan mengakibatkan akaun pengguna disekat. Kementerian Komunikasi telah melaksanakan pelbagai usaha dalam menangani. Boleh saya celah sikit bab ni? Sikit je. Saya baru nak mula. Biar saya teruskan sikit lagi, nanti boleh. Okey. Kementerian Komunikasi telah melaksanakan pelbagai usaha dalam menangani kes salah guna media sosial dalam talian seperti penyebaran kandungan berbentuk kebencian serta memainkan isu perkauman dan agama. Antara langkah-langkah yang telah dilaksana termasuk tindakan pemantauan terhadap kandungan yang bercanggah dengan Akta 588, penurunan kandungan, siasatan serta tindakan penguatkuasaan. Perundangan sedia ada seperti Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan serta Akta Komunikasi dan Multimedia diguna untuk menguatkuasakan undang-undang terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan maklumat-maklumat tidak benar dan membuat ucapan berbentuk kebencian bersifat 3R, yakni race, religion dan royalty. Penguatkuasaan di bawah perundangan sedia ada akan terus dilaksana untuk membendung kandungan yang boleh memecah belah perpaduan masyarakat. Sila Tasik Lugu. Terima kasih Yang Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Saya tertarik apabila Yang Menteri menyebut tadi bahawa penurunan kandungan adalah berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Malaysia dan seterusnya dikuatkuasakan berdasarkan community guideline platform-platform itu sendiri. Jadi kadang-kadang timbul persoalan, kalau melanggar Undang-Undang Malaysia, siapa yang menjadi hakim ke atas pelanggaran tersebut? Adakah kerajaan boleh secara arbitrary memutuskan bahawa ini berlaku pelanggaran undang-undang sedangkan dia tidak melalui proses perundangan? Di waktu yang sama, kadang-kadang isu yang diturunkan ini tidak ada kena-mengena langsung dengan perkara-perkara yang 3R disebut tadi. Contohnya bila Putrajaya buat video mengenai percukaian. Apa yang sensitifnya dari percukaian dan forex. Tapi apa yang sensitifnya dan kenapa diturunkan? Alasan yang selalu diberi ialah ini platform yang buat. Kalau platform buat secara arbitrary, sepatutnya kerajaan komplain terhadap platform tersebut kerana menyekat kebebasan bersara, bukannya menyokong ataupun memberi alasan kenapa dia boleh buat begitu. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang baik dan saya berhasrat untuk memberi sedikit penjelasan. Secara umum, undang-undang pada waktu ini tidak memaksa platform-platform media sosial khususnya untuk menurunkan sebarang kandungan. Yang kita peroleh adalah kerjasama daripada platform-platform ini. Berpandukan beberapa angka yang saya boleh sebut di sini sebagai contoh. Mengenai dalam kategori sebagai contoh, saya ambil isu perjudian yang mana pelbagai pihak membuat aduan. Data yang kita ada diperoleh melalui aduan yang disampaikan kepada pihak MCMC. Sepanjang tahun 2023, terdapat 20,175 aduan ataupun permohonan yang dibuat oleh MCMC kepada pelbagai bentuk media platform media sosial. Tapi yang diturunkan hanyalah 18,814 kandungan. Bermaksud walaupun pihak MCMC membuat permohonan pada waktu ini tertakluk dan terpulang kepada media sosial, ya, platform-platform ini untuk menurunkan. Jadi kalau dilihat tadi 93.25% daripada permohonan berkenaan isu perjudian yang diturunkan. Ada kalanya platform media sosial tidak mengambil apa-apa tindakan. Jadi dia tidak dan ini melibatkan semua kategori. Sama ada elemen yang lucah, sumbang, palsu, jelik, mengancam, perjudian, penipuan. Dalam semua kategori ini rata-rata yang paling tinggi permohonan yang ataupun penurunan berbanding permohonan ialah kategori perjudian, iaitu 93.25%. Tapi contoh dalam isu kandungan palsu, pihak MCMC sepanjang tahun 2023 telah memohon pelbagai platform media sosial untuk menurunkan
7,556 kandungan. Tapi yang diturunkan hanya 5,367 bersamaan 71.03%. Bermaksud berdasarkan undang-undang sedia ada, yang memutuskan adalah community guideline, garis panduan community bagi platform-platform media sosial tadi. Jadi adakah yang Berhormat nak memaksudkan bahawa dalam kes Putrajaya secara spesifik, adakah MCMC menghantar apa-apa nota kepada operator untuk menurunkan kandungan tersebut? Yang lain-lain tu tak apa, perjudian ke apa semua tu kita sokong, malah kita minta buat lagi. Tapi dalam kes ni apa kategorinya yang menyebabkan dihantar nota tersebut? Ya, saya tidak ada jawapan ataupun maklumat terperinci, tapi saya akan jawab secara bertulis nanti. Baik. Saya jelas sikit disebut Putrajaya tadi. Ini merupakan perkara yang berlaku. Cuma Putrajaya tak ada dalam senarai nama ya. Ya, tak apa. Ini topik yang sama. Baik, Janganlah baik. nak mengelak. Silakan. Saya rasa itu topik yang sama disebut tadi. Jadi saya nak tanya, dalam konteks ini seperti mana yang disebut oleh Tasik Gelugur tadi, adakah terdapat arahan itu satu, 2 kali diturunkan? Adakah terdapat arahan? Dan yang kedua, ianya dapat diakses dari luar negara. Jadi kalau kita lihat ini satu, apakah terdapat arahan daripada kerajaan supaya perkara ini diblokkan di Malaysia, kind of geofencing di Malaysia ini, dan dapat dilihat di luar negara. Itu satu. Dan kalau dahulu kerajaan pada hari ini cakap suatu jadi pembangkang tentang kebebasan bersuara. Sekarang ini kebebasan bersuara ini disekat terlalu banyak. Bukan saya saja ya. Banyak kita tengok akaun-akaun yang just menjelaskan fakta-fakta diturunkan, diblok dan sebagainya. Jadi apakah stand kerajaan sebenarnya berkaitan dengan kebebasan bersuara? Adakah kebebasan bersuara ini hanya terguna pakai apabila pihak kerajaan pada hari ini berada di sebelah pembangkang, tapi bila masuk jadi kerajaan dah tak boleh dah kebebasan bersuara? Terima kasih. Saya simak akaun Yang Berhormat Putrajaya masih ada, ya. Maksud saya yang Saya faham. berkaitan dengan jawab. ringgit tadi, berkaitan Saya dengan faham, ringgit. saya faham. Akaun ada, tapi berkaitan dengan ringgit tadi. Saya Yang tu yang kena blok. Terima kasih. Ya. Tapi akaun Yang Berhormat masih ada. Maksudnya dari segi kalau Yang Berhormat nak mengulas, nak terus buat posting, tidak menjadi masalah. Malah saya lihat ada posting Yang Berhormat daripada semalam ada 177,000 view. Jadi kerajaan tidak menghalang. Ya, dan Tentang sebarang tidak ringgit akan- tadi, saya kata saya kenapa akses yang berkaitan dengan kejahatan ringgit itu dalam Malaysia boleh, tak boleh, tapi di luar negara boleh. Adakah terdapat arahan daripada kerajaan supaya diblokkan untuk akses? Saya tak cakap tentang akaun saya, tentang posting spesifik tersebut. Dan soalan saya, kalau dahulu sebelah sana duduk sebelah sini pembangkang bercakap tentang kebebasan bersuara, adakah sekarang dah tak ada dah berkaitan dengan kebebasan bersuara, tak diberi keutamaan? Terima kasih. Kalau sejujurnya, kalau tak ada kebebasan bersuara, akaun Yang Berhormat dah tak ada dah dalam platform ni. Bukan hanya akaun Yang Berhormat tidak ada dalam platform TikTok, tapi dalam semua akaun media sosial. Jadi kalau nak tuduh, saya rasa tuduhan itu tak benar lah. Ya, saya boleh jawab. Ya, tuduhan Saya sebab saya teruskan. Ini bercakap tentang tuduhan dan saya tak yang boleh sedikit lagi ya. Sebab dia sebut tuduhan. Saya tak Saya tak benarkan. menuduh. Saya Sudah, kata Dah, kebebasan saya dah bersuara jawab. berkaitan dengan perkara itu. Jangan pusing semua. Saya Itu tak pusing. contoh bagaimana kerajaan menghalang kebebasan bersuara. Tidak halang. Jawab tentang Kalau- ringgit. Jangan kalau pusing halang- berkata. Terima kasih. Kalau halang, Yang Berhormat Putrajaya takkan ada akaun langsung. Menteri, Yang Berhormat masih ada akaun dan boleh terus. Menteri, Saya teruskan. Baik. Menteri boleh saya tanya soalan? Gopeng. Ya, silakan. Boleh, kejap je. Saya minta Menteri boleh bagi satu pencerahan bahawanya tadi dibangkitkan oleh pihak pembangkang seolah-olahnya posting-posting yang menyerang kerajaan kini semakin hari semakin banyak yang diturunkan. Saya mohon pencerahan Menteri. Adakah sebelum Yang Berhormat Menteri mengambil alih jawatan ini, tiada satu pun posting-posting yang diturunkan sepanjang beberapa tahun yang akhir ini? Adakah hanya berlaku selepas Menteri menjadi Menteri Komunikasi? Tidak, akta ni telah wujud sejak tahun 1998. Maka memang ada diambil tindakan sebelum ini. Dan saya tidak ada maklumat daripada tahun 2020, 2021. Tapi saya ambil contoh ya. Ada. Angka ini ada pada saya. Pada tahun 2020, data daripada MCMC menunjukkan 1,046 kandungan berita palsu telah diturunkan. Bermaksud memang tindakan telah diambil oleh MCMC tanpa mengira siapa yang memegang jawatan ini. Dan daripada dulu sampai ke sekarang,
tindakan menurunkan sebarang kandungan hanya boleh dilakukan oleh platform media sosial. Bermaksud platform media sosial setuju dengan pandangan bahawa sesuatu bahan itu melanggar undang-undang. Jadi itulah dengan izin, that is the nature of the current arrangement yang ada pada hari ini.